بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأما بعد. Yang dimuliakan Fadil Tuan Pengurusi, yang berbahagia Tuan Imam, barisan alijatan kuasa, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia ini. Kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan kehidupan di atas dunia ini. Dalam keadaan mungkin di sana tuan-tuan, ada orang yang ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya ataupun nyawanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah masih lagi kurniakan kepada kita nikmat untuk kita meneruskan kehidupan di atas dunia ini. Lalu tuan-tuan, kita dapat menggunakan nikmat ini dengan memulakan pagi ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, kita sama-sama melaksanakan solat fardu subuh berjamaah, kita sama-sama berzikir, bertahmid, bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga tuan-tuan kita terus istiqamah, dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah ta'ala. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih lagi memanjangkan umur kita dan kita dapat merasai nikmat berada pada tanggal yang bersejarah 31 Ogos yang merupakan tarikh kemerdekaan negara kita yang ke 65, insya-Allah dah 65 tahun kemerdekaan yang dicapai, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemerdekaan ini tuan-tuan merupakan suatu nikmat
Allah kurniakan kebebasan, kemerdekaan kepada negara kita setelah beratus-ratus tahun dijajah oleh imperialis ataupun negara-negara penjajah. Maka pada tanggal 31 Ogos 1957, ya, penjajah yang terakhir iaitu British telah menganugerahkan kemerdekaan kepada tanah Melayu, ya. Dan pada 16 September ditukar namanya kepada Malaysia. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar Allah kurniakan kepada kita, kepada tanah air kita, ya. Dan nikmat ini tuan-tuan, suatu nikmat yang perlu untuk kita pelihara, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda bersyukurnya seorang hamba kepada Allah, ya, adalah dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kita syukur ni bukan hanya sekadar kita ucap Alhamdulillah, bukan hanya kita melafazkan puji-pujian kepada Allah, tetapi tanda syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah saat dia semakin tunduk dan semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab itu para ulama kategorikan syukur itu kepada dulu. Yang pertama tuan-tuan disebut sebagai asyukru bil lisan. Kita ni banyak bersyukur kepada Allah, tapi syukur dalam kategori yang pertama. Apa dia? Syukur dengan lidah kita. Bila dapat nikmat kita ucap Alhamdulillah. Bila dapat nikmat, ya, tengok benda-benda yang hebat kita sebut Masya Allah. Lidah kita ni mudah sangat tuan-tuan nak ucapkan puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama mengatakan bukanlah kesyukuran yang sebenar dari seorang hamba itu, ya, dengan kesyukuran dalam bentuk lisan. Ya, kerana ramai manusia yang kadang-kadang melakukan dosa pun dia ucap Alhamdulillah. Tetapi kesyukuran yang sebenar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan adalah asyukru bil a'mal ataupun asyukru bil abdan. Kita bersyukur dalam bentuk amal, dengan bentuk tindakan, dengan anggota tubuh badan kita, iaitu melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah syukur yang sebenar-benarnya. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, Allah dah beri dah kita kemerdekaan. Tinggal lagi, ya, bila dah merdeka ni tuan-tuan, walaupun dah 65 tahun, ya, adakah kita, ya, merasa cukup dan, ya, tak payah dah nak buat apa-apa? Tidak. Ya, kemerdekaan yang diperolehi ini tuan-tuan bukan satu perkara yang percuma. Ia diperolehi hasil daripada pengorbanan sehingga menumpahkan darah tok nenek kita suatu ketika dahulu. Maka sewajarnya kita generasi hari ini yang mungkin tak pernah merasa bagaimana, ya, peritnya penjajahan yang pernah dilalui oleh tok nenek kita, ya, maka tuan-tuan menjadi suatu yang sangat penting untuk kita menghayati. Ya, sebab itu kita sambut tuan-tuan. Sebab apa kita sambut? Kita nak menghayati yang pertama, betapa nikmat dan betapa pentingnya untuk kita mengekalkan kemerdekaan yang telah dicapai, yang dihasilkan oleh tok nenek kita. Yang kedua tuan-tuan, kenapa kita nak sambut kemerdekaan ini? Ya, kerana tuan-tuan, kita perlu melakukan sesuatu dan mengisi kemerdekaan ini untuk memastikan dia berkekalan dan tidak berulang kembali penjajahan yang pernah berlaku kepada
negara kita suatu ketika dahulu. Ya, kita tak boleh biar macam tu, berasa sepenuh dah tak ada dah. Ya, jajah ni dah tak ada dah, tuan-tuan. Adakah tidak lagi berlaku? Tuan-tuan, masih berlaku di hadapan mata kita. Penjajahan yang dilakukan oleh musuh-musuh terhadap negara-negara tertentu. Depan mata kita, tuan-tuan, kita masih hidup, masih lagi ada berlaku penjajahan. Sebagaimana yang pernah berlaku kepada Iraq, juga pernah berlaku kepada Afghanistan. Dan bila depan mata kita masih berlaku, maknanya tuan-tuan, tak mustahil benda itu juga boleh berlaku kembali kepada negara kita. Bahkan para ulama mengatakan, hari ini musuh-musuh Islam, dia tak perlu dah nak jajah suatu bangsa, satu negara dengan datang menghantar bala tentera, ya, untuk menawan dan mengalahkan negara tersebut. Ya, tetapi penjajahan masih lagi berlaku dalam bentuk penjajahan minda, dalam bentuk penjajahan ekonomi. Berapa banyak negara, tuan-tuan, hari ini, ya, dia tidak diserang oleh musuh, tetapi ekonomi terpaksa tunduk kepada negara-negara tertentu. Dia tak boleh buat keputusan dalam nak mentadbir negara mereka. Mereka terpaksa mengikut telunjuk imperialis ekonomi. Ya, tak ada duit, terpaksa pinjam IMF, Bank Dunia. Akhirnya, tuan-tuan, segala dasar ni kena ikut apa yang telah ditentukan oleh Bank Dunia, yang sebenarnya proksi kepada negara kuasa besar dunia, iaitu US. Ya, orang tak datang dah, tak jajah dah, tak hantar tentera dah, tuan-tuan. Ya. Dan berlaku juga kadang-kadang penjajahan dalam bentuk pemikiran. Orangnya Islam, agamanya Islam, namanya Islam, ya, tetapi sebenarnya, tuan-tuan, pemikiran dan pegangan hidupnya jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang cakapnya seolah-olah macam bukan orang Islam, akidahnya jauh daripada Islam, ya, kehidupannya jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum arak, ya, campur laki perempuan, bagi dia tak ada dosa. Bahkan kadang-kadang wujud orang-orang Islam tetapi membawa dan berpemikiran seolah-olah orang bukan Islam. Dia kata Islam dengan, ya, agama Islam dengan bukan Islam dia sama je, tak ada beza. Semua agama membawa kepada, ya, kebaikan. Orang Islam, tuan-tuan, tapi dia kata agama Islam dengan agama lain ni sama. Menunjukkan bahawa musuh-musuh Islam ni, tuan-tuan, dia dah tak guna dah cara konvensional. Nak tawan orang Islam, nak tawan negara Islam, dia tak perlu dah nak hantar tentera, tetapi mereka menghantar pemikiran, menghantar sistem ekonomi, sistem pentadbiran, ya, untuk merosakkan pemikiran dan pegangan umat Islam dan menjauhkan mereka daripada akidah Islam yang sebenarnya. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah pada pagi ini kita nak sama-sama bincangkan, ya, tentang maksud ataupun erti kemerdekaan. Merdeka ni apa benda, tuan-tuan, sebenarnya? Ya, kalau kita tanya setiap orang, bagi mereka ni merdeka adalah berdasarkan kefahaman masing-masing. Ya, kalau tanya budak yang baru habis SPM, apa makna merdeka? Dia kata, bang, merdeka ni bila dah last paper ku, merdeka. Itulah merdeka bagi dia, tuan-tuan. Habis, ya, paper yang terakhir SPM, bagi dia merdeka. Lepas dia dah tak payah sekolah lagi dah. Allahu Akbar. Ya, dia naik motor, ya, buat wheelie dengan kawan-kawan, jadi Superman. Sebab apa? Merdeka. Dah tak payah periksa. Ya, itu bagi budak-budak. Jadi merdeka ni, tuan-tuan, kalau dari sudut
Ya, bahasa ni terpulanglah. Ya, tetapi tuan-tuan yang kita nak tengok takrifan merdeka dari sudut syarak. Merdeka ni tuan-tuan maknanya adalah lepas bebas daripada sebarang kungkungan, ikatan, ya, ataupun penjajah. Kalau sebuah negara merdeka itu adalah kebebasan yang telah dimiliki dari sebarang penjajahan, ya, penjajah ataupun imperialisme. Maknanya pimpinan ataupun rakyat boleh menentukan apakah dasar-dasar yang ingin dilaksanakan di dalam negara tersebut. Tak dikongkong dah oleh penjajah. Ya, pentadbirannya, undang-undangnya, ekonominya. Ya, itu makna merdeka. Ya, juga masih lagi dari sudut umum. Namun tuan-tuan, bila kita sebut merdeka menurut syarak, ya tuan-tuan, merdeka itu lebih luas daripada penjajahan fizikal. Kerana kita ni tuan-tuan terlalu banyak benda yang mengungkung dan mengikat diri kita kalau kita tak berusaha untuk membebaskan diri kita daripada kungkungan dan juga penjajahan tersebut. Ya, benda pertama tuan-tuan, ada 4 perkara yang perlu dilakukan oleh umat Islam untuk kita bebaskan diri kita daripada penjajahan ataupun ikatan ataupun kungkungan yang ada. Benda pertama tuan-tuan yang kita nak merdekakan daripada diri kita, ya tuan-tuan, kita nak merdekakan diri kita daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dah merdeka tuan-tuan 65 tahun, adakah benar-benar kita ni dah bebas daripada musuh-musuh kita? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, Allah mengatakan, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara illa tattabi'a millatahum." Ya, Allah kata apa tuan-tuan? Dan sekali-kali tidak. Ya, dalam bahasa Arab ni dia ada harfun nafiyah, huruf untuk menafikan. Dia ada nafi dengan perkataan la. La ni maknanya tidak. Tapi tidak ni, ya, la mungkin tidak pada waktu tu, tapi mungkin boleh berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya kita sebut la, ya, la uhibbu an azhabu ila al-madrasah. Aku tak nak, ya, pergi ke sekolah. Tapi tak nak pergi tu sekarang. Besok mungkin nak pergi. Itulah makna la, tidak. Ada guna perkataan lam. Lam ni maknanya tidak juga, tapi belum. Lam azhabu ilal madrasah, aku belum pergi sekolah. Sekarang belum pergi, tapi mungkin nanti nak pergi. Tetapi tuan-tuan, saat Allah menggunakan huruf nafiyah dengan kalimah lan, ini huruf nafi juga. Lan ni tuan-tuan adalah penafian yang lil abad, yang berlaku selama-lamanya. Maknanya apabila Allah menyebutkan perkataan walan tarda, tidak akan redha, maknanya tuan-tuan sampai bila-bila al-yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, dia sekali-kali sampai bila-bila tuan-tuan takkan redha, takkan terima kita ni orang Islam berpegang dengan agama Islam, sampailah tuan-tuan kita ni ikut telunjuk agama mereka. Ya, musuh-musuh Islam hari ini tuan-tuan, dalam mereka nak menyesatkan umat Islam, ya, dia tak perlu nak tukar akidah itu. Dia tak perlu nak bunuh kita. Cukuplah mereka menghantar pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Islam, ya, untuk meracuni pemikiran umat Islam hari ini. Tuan-tuan, sejarah telah membuktikan
Orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia berusaha untuk menghapuskan umat Islam melalui peperangan Salibiyah yang berlangsung selama ratusan tahun. Mereka berperang nak hancurkan, nak kalahkan umat Islam. Kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang mereka kalah. Dan kalah lebih banyak daripada kemenangan. Lalu mereka merasa hairan. Dia kata umat Islam ni kalau berperang dengan mata pedang, biasanya mereka akan menang. Ini kekuatan umat Islam. Lalu mereka mengkaji, apakah rahsia kemenangan umat Islam setiap kali turun perang? Mereka akan menang. Ya, mereka mendapati umat Islam ni tuan-tuan, selagi mana mereka berpegang dengan akidah yang berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, selagi itu kalau perang macam mana pun umat Islam ni akan menang. Sebab apa? Quran menyatakan bahawa orang yang berjuang di medan peperangan, menegakkan agama Allah, menegakkan akidah Islam, mereka mati syahid. Jadi orang Islam itu bila turun perang, ya, tujuannya sama ada dua, nak mati atau nak menang. Kalau orang bergaduh tuan-tuan, memang dia orang kata hati kering. Kita ni pun nak bergaduh juga tuan-tuan, samseng juga. Tapi berkira-kira, kalau mati, tahu aku mati katak lah. Agak-agak sama menang tuan-tuan. Yang hati kering dia confirm dia menang tuan-tuan. Orang pukul dia, orang hentak dia, orang tetak dia, dia tak kira tuan-tuan. Yang penting orang ni aku nak belasah. Itu dia tuan-tuan. Maka begitulah yang berlaku kepada orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam apabila turun di medan perjuangan, dia tak fikir mati tuan-tuan. Mati pun mati dia syahid dapat syurga. Tapi kalau menang, itu advantage. Lalu musuh-musuh Islam mengatakan, kita takkan mampu nak mengalahkan umat Islam dalam peperangan selagi mana mereka berpegang dengan akidah Islam yang berasaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lalu mereka menukar strategi. Tidak ada jalan untuk mengalahkan dan melemahkan umat Islam. Ya, tak payah kalahkan dengan tentera, tak payah kalahkan dengan peperangan, tapi menghantar racun-racun pemikiran. Hari ini tuan-tuan, mereka mengalahkan dan menguasai umat Islam dengan Ghazwatul Fikr. Dia serang pemikiran umat Islam. Dia bawa pahaman-pahaman, ya, yang nampak, ya, pahaman ni, ideologi ni tuan-tuan, dia seolah-olah macam bukan agama. Tapi oleh kerana umat Islam tak faham, agama ni tuan-tuan bukan hanya sekadar kita pergi masjid. Agama bukan hanya sekadar kita beribadah. Agama bukan hanya sekadar kita solat, puasa, zakat dan haji. Tapi agama itu, ad-din adalah huwal hayah. Agama ini tuan-tuan adalah apa yang kita amalkan, peraturan yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita makan, di sana ada agama tuan-tuan, ada peraturannya. Kita berekonomi, di sana ada peraturan agamanya. Kita bermasyarakat, di sana ada peraturan agamanya. Sampailah tuan-tuan daripada yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya, agama menyusun sistem dan peraturan hidup manusia. Itu agama. Tetapi umat Islam dirosakkan pemikirannya dengan menganggap agama tu bila kita sembahyang, agama dahulu. Kira dah jadi orang Islam lah bila kita datang masjid, kita datang surau, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita pergi haji, kita ngaji Quran. Itu dah cukup dah jadi orang Islam. Tapi saat kita berekonomi, tak ada kaitan dengan agama. Saat kita bersukan, saat kita bekerja, saat kita berekonomi, saat kita berpolitik, saat kita mentadbir negara, ini tak ada kaitan dengan agama. Lalu dimasukkan racun dalam pemikiran umat Islam, memisahkan agama daripada kehidupan. Cukup hanya dirosakkan pemikiran umat Islam, tuan-tuan, kita telah berjaya, musuh telah berjaya, ya, merosakkan pemikiran kita. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, hatta tattabi'u millatahum. Allah kata, ya, dalam ayat ni, Yahudi dan Nasrani
tidak akan sekali-kali redha dengan kamu, Allah tak sebut sampai kamu tukar agama mereka. Ya, ikut tukar kepada agama Yahudi, tukar kepada agama Nasrani, tukar kepada agama Hindu. Dah, tapi Allah kata apa? Hatta tattabi'u millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Apa yang berlaku kepada agama Yahudi dan Nasrani? Tuan-tuan, apa yang berlaku? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sendirilah yang menyelewengkan dan merosakkan agama mereka, yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Apa yang berlaku kepada Yahudi dan Nasrani itu, itulah yang dia nak berlaku kepada umat Islam. Kita tak murtad, tuan-tuan. Kita tak keluar daripada agama Islam. Dia tak kisah saat kita tak murtad pun, tapi yang dia nak kita ikut macam mana mereka beragama. Mereka memisahkan urusan dunia daripada kehidupan agama. Lalu dibawa serangan-serangan pemikiran, dan semakin hari semakin banyak pemikiran-pemikiran yang merosakkan umat Islam. Daripada pemikiran sekularisme, hari ini muncul pluralisme. Ya, mereka yang menganggap nak beragama ni boleh ikut suka hati. Kita nak berhukum tak payah, ustaz pun tak apa. Hukum ni bukan milik orang-orang agama. Semua orang boleh bagi hukum, boleh cerita pasal agama. Apabila agama diberikan kepada orang awam untuk menentukan apakah hukum hakam dalam kehidupan Islam, maka akhirnya menjadi rosak. Orang tak reti Quran, tak reti hadis, boleh untuk ulama-ulama disempit. Itu tak boleh, ini tak boleh. Sekarang zaman dah canggih. Agama bukan hanya milik orang, ya, Pak Ustaz. Apa jadi akhirnya, tuan? Mereka cuba nak menjatuhkan institusi agamawan dan menaikkan orang-orang yang jahil. Ya, sebab apa? Inilah pahaman plural. Semua orang boleh cakap tentang agama. Ya, dan ada seruan-seruan yang menyeru agar diubah tafsiran-tafsiran Al-Quran. Quran dan tafsiran yang ada pada hari ini sudah, ya, urut ketinggalan zaman. Maka Quran perlu ditafsir semula. Apa ada betul? Ini pemikiran yang merosakkan umat Islam, dan inilah yang dikehendaki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab itulah, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ya, realitinya hari ini masih lagi ramai, masih lagi ada orang Islam tapi pemikirannya tak beza dengan orang bukan Islam. Sedangkan orang Islam, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan asas kita dalam beragama ni apa, tuan-tuan? Asas kita dalam beragama, rujukan dan pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan akal ataupun logik semata-mata. Ya, tetapi pemikiran-pemikiran sekularisme, mereka meletakkan asas nak beragama ni logik. Kalau benda tak logik, tak boleh pakai. Ya, dia rasa hukum Allah, ya, yang ada dalam Quran, dalam hadis ni benda dah tak relevan. Ya, syariat Allah dah tak relevan. Zaman sekarang apa nak pakai tudung? Ini tudung zaman orang duduk padang pasir 1400 tahun dulu boleh lah. Nampak tak, tuan-tuan? Seolah-olah macam logik, tapi sebenarnya adakah hukum Allah ni, tuan-tuan? Ya, Allah ni dia, adakah Tuhan ni tak bijak menurunkan hukum yang hanya boleh dipakai zaman dulu saja, sekarang dah tak sesuai dipakai? Tidak, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan alam ini, termasuklah kita hamba-hambanya. Mana mungkin Tuhan dia tak bijak? Pasti hukum hakam yang diturunkan oleh Allah relevan daripada dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Maka tuan-tuan, kita nak bebaskan diri kita daripada kungkungan-kungkungan, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya, tuan-tuan, hakikat syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syariat dan peraturan yang mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku dalam hidup ini.
Masalah kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita yang tak yakin dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah benda yang cuba dimasukkan dalam oleh penjajah dalam pemikiran umat Islam. Kita tak yakin dengan syariat Allah, dengan peraturan. Tuan-tuan, kalau dulu sistem perbankan yang ada di dalam dunia hanya bersandarkan kepada satu sistem, iaitu sistem konvensional yang berasaskan kepada riba. Dulu sebelum ada bank Islam ni tuan-tuan, apa dia punya asas? Bank konvensional. Apa asas operasi bank-bank konvensional tuan-tuan? Riba. Riba ni tuan-tuan makna dia bank ada modal, dia bagi pinjaman kepada pelanggan. Nak beli rumah, pinjam duit. Nak beli kenderaan, pinjam duit. Nak buat pembiayaan, pinjam duit, dan dia pulang balik dengan riba, dikenakan interest. Tetapi apabila berlaku usaha untuk mewujudkan perbankan Islam, hari ini tuan-tuan, dalam perbankan Islam, rupa-rupanya di sana terlalu banyak instrumen muamalah Islam yang boleh dijadikan asas dan dioperasikan oleh bank-bank Islam. Dalam sistem pembiayaan nak beli rumah ni tuan-tuan, rupa-rupanya macam-macam instrumen prinsip muamalah yang ada. Dia bukan pinjam duit. Dalam bank Islam ni tuan-tuan, dia gunakan konsep muamalah ataupun al-bai'. Ada konsep al-musyarakah, al-mutanaqisah, al-muntahiyah bitamlik. Tuan-tuan kalau pergi bank konvensional tuan-tuan datang, kata saya nak buat pinjaman perumahan. Bank konvensional tuan-tuan, satu je konsep dia, pinjam. Harga rumah 200,000, bank akan bagi kita, belikan untuk kita ataupun bagi pinjam kita 200,000, tapi kita kena bayar balik. Kadang-kadang ada orang dia kata, Ustaz, kalaulah perbankan Islam bukan riba, kenapa bayaran balik tu lebih tinggi daripada bank konvensional? Kadang-kadang ada orang dia tak faham konsep perbankan Islam, dia kata bank Islam ni lagi zalim daripada bank konvensional. Sebenarnya tidak, tuan. Di sana ada perbezaan konsep dan muamalah akad bank Islam dengan bank konvensional. Bank Islam ni tuan-tuan, bila kita datang nak berurusan, nak berurus niaga, bank Islam, perbankan Islam, dia bukan bagi pinjam duit, tetapi dia berniaga. Saya bagi contoh mudah macam ni lah tuan-tuan. Kita pergi kedai nak beli handphone. Kita tak ada duit, tapi kita ada seorang kawan. Dia kata, Mat, boleh tak bagi aku pinjam duit? Harga handphone dah 1,000. Mamat ni pun tuan-tuan bagilah kita pinjam 1,000. Lepas tu kita deal dengan dia. Dia cakap, berapa lama kau nak bayar pada aku? Kita kata setahun boleh. Boleh, tapi interest kau kena bagi setiap bulan RM100. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena pulang balik pada dia berapa? 2,200. Kita pinjam 1,000, kita tak ada duit dia tuan-tuan, pinjam dia 1,000, dia bagi kita 1,000, kita bayar beli handphone dekat toke, tapi kita bagi balik dia 2,200. Tapi dalam perbankan Islam tuan-tuan, dia tak bagi pinjam, tapi dia jual beli. Konsep macam mana? Kalau contohnya al-musyarakah, al-mutanaqisah, al-muntahiyah bitamlik, perkongsian yang mengikut pecahan antara pemberi hutang dan penghutang, yang akhirnya tuan-tuan pemiutang ni dia akan memiliki portion barang tersebut secara berperingkat-peringkat. Dia contohnya macam mana? Macam si A tadi tu lah. Dia bukan bagi pinjam, dia kata gini, kau tak ada duit, aku beli handphone ni, kemudian aku jual handphone ni kat kau. Dalam berniaga ni tuan-tuan, kalau kita ada barang, siapa yang berhak menentukan berapa nak jual harga barang ni? Kita lah, kita toke. Jadi kedai jual harga handphone ni 1,000. Jadi si A ni yang ada duit, dia beli dulu harga 1,000, kemudian dia jual kepada si B ni dengan harga anjuran. Harga sama dia tuan-tuan, 2,200.
Aku beli handphone ni, aku jual kat kau, tapi sebab kau nak bayar bulan-bulan, aku jual dengan harga 2,200. Sama je tuan-tuan, dia akan bayar 200. Ya, 200 bulan. Bila bayar-bayar, harga sama je, 2,200 juga. Tetapi yang membezakan adalah akad. Yang satu akad dia adalah riba, tetapi yang kedua akad dia adalah jual beli. Kita ada barang tuan-tuan, ikut kita lah harga berapa kita nak jual. Benda ni tidak bercanggah dalam Islam. Begitulah, dia lagi nak mudah kiasnya beginilah tuan-tuan. Ya, ada dua kedai jual ayam. Satu kedai orang Islam, satu kedai orang Cina, bukan Islam. Kita pergi kedai orang Islam, tuan-tuan, apa dia buat? Bila kita order bang, nak 1 ekor ayam, dia timbang, ya, 2 kilo, harga sekian-sekian. Dia pun ambil, baca bismillah, dia sembelih. Allahu Akbar. Sah tak tuan-tuan ayam ni? Boleh tak kita makan? Boleh. Kita pergi kedai Cina, pak, nak 1 ayam, dia pun timbang, ya, dia pun ambil, dia kata harga sekian-sekian, dia pun ambil ayam, bismillah. Boleh tak kita makan tuan-tuan? Apa beza di antara Cina tu sembelih dengan orang Islam sembelih tuan-tuan? Ada beza tak? Sama. Dia baca bismillah, yang dia pun baca bismillah. Tetapi yang membezakan adalah, ya, akidahnya ataupun akadnya. Si A yang seorang Muslim, lafaz dan juga penyembelihannya saat dia menyebut nama Allah adalah sah, sebab dia orang yang beriman kepada Allah. Tapi si B, orang Cina ni tuan-tuan, walaupun baca bismillah lagi kuat daripada orang Melayu tadi, ayam tu haram tuan-tuan. Sebab apa? Dia bukan seorang Muslim, tak sah dia sembelih ayam tu tuan-tuan. Ini berlaku. Saya pernah kerja dekat Kuala Selangor dulu tuan-tuan. Ya, pejabat agama Kuala Selangor, jadi penolong pegawai dakwah kat pejabat agama Kuala Selangor. Ada satu hari, ya, waktu tu Jais dia ada lantik pegawai penyelidikan. Ya, pegawai penyelidikan ni lah yang jaga bahagian halal haram. Ya, nak bagi logo halal apa semua tu kepada premis-premis perniagaan dan seumpamanya. Jadi satu hari Tok Padi dia kata, jom kita buat rush. Pergilah tuan-tuan satu-satu kedai. Ya, ada kedai Cina tapi letak logo halal. Bila kita cek, penama hotel dia kata pernah, tapi rupanya dah expired 3 tahun. Ada satu kes tuan-tuan, kami pergi rush dekat pasar Awang Tanjung Karang. Pergi-pergi tu tuan-tuan, ada 10, ya, lot-lot yang jual ayam. Daripada 10 ni tuan-tuan, 9 orang semua orang Islam yang sembelih. Satu di sini, yang tu memang doktor Cina lah. Mungkin dia punya pelanggannya orang Cina. Daripada 9 yang Melayu ni, kita panggil semua. Tanya ada lesen tak? Daripada 9 ni tuan-tuan, ya, 7 orang Indon, 2 orang Melayu. Ya, yang Indon ni confirm semua tak ada sijil penyembelihan. Yang Melayu ni hanya seorang je yang ada sijil penyembelihan, itu pun dah expired. Yang sembelih ni tuan-tuan Melayu, tapi tuan-tuan tahu tak toki dia semua toki-tokinya adalah orang Cina. Tak ada seorang pun yang dimiliki oleh orang Melayu. Mereka hanya jadi sebagai pekerja saja. Jadi kami pun panggil lah Tok Kadi Masdur, dipanggil salah satu seorang toki. Panggil toki, datanglah toki ni, orang Cina. Tok Kadi tu tanya, okey, kalau hari raya pekerja cuti berapa hari sebelum raya? Oh, 2 hari sudah mau balik kampung mau raya. Okey, 2 hari ya. Kalau 2 hari maknanya kalau orang hari lah sebelum raya, orang order ayam tak? Oh, lagi banyak, orang mau masak-masak. Pekerja sudah balik, siapa sembelih? Saya sembelih mah. Allahu Akbar. Macam mana dia sembelih? Kita baca bismillah lah. Allahu Akbar. Ini realiti yang berlaku. Ya, realiti yang berlaku tuan-tuan. Walaupun dia Cina, dia baca bismillah, tetapi makanannya adalah
ayamnya adalah bangkai, tidak sah dimakan oleh kita orang-orang Islam. Tapi berapa ramai yang mengambil berat tentang makanan yang halal. Ya, sebab itu tuan-tuan, inilah indahnya syariat Islam. Islam mempromosikan al-bai' atau jual beli dalam perbaikan Islam, yang mana ini adalah halal dan jauh daripada riba yang menindas manusia. Benda ni pun tuan-tuan, kita masih lagi kadang-kadang tak selesai. Ya, kalau kita tengok kadang-kadang perbaikan Islam ni, kalau nak dibandingkan dengan modal perbaikan profesional, jauh profesional lebih besar. Ya, kalau kita melihat kepada syariat Islam, muamalah Islam, sebenarnya di sana ya ada satu solusi yang sangat baik untuk ekonomi. Tapi ya, itu baru dari sudut perbaikan. Di sana terlalu banyak instrumen-instrumen dalam syariat Islam yang boleh digunakan pakai dan membangunkan ekonomi umat Islam. Ya, maknanya tuan-tuan, kita masih lagi jauh. Ada lagi orang yang tak yakin dengan muamalah Islam. Kalaulah dalam muamalah Islam ni tuan-tuan mempunyai pelbagai solusi yang boleh menyelesaikan ekonomi, apatah lagi tuan-tuan dalam bidang-bidang yang lain. Ya, dalam perundangan, dalam pentadbiran, dalam politik, dalam hiburan, dalam seluruh kehidupan manusia ini tuan-tuan, Allah dah turunkan syariat, yang syariat ini tuan-tuan, dia dapat menjamin kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Jadi benda pertama tuan-tuan yang kita nak bebaskan ya adalah daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 lagi tuan-tuan perkara yang perlu untuk kita bebaskan. Selain daripada membebaskan diri kita daripada kungkungan hawa nafsu, membebaskan diri kita daripada hasutan syaitan, dan membebaskan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dilepaskan dan dibebaskan daripada api neraka Jahannam dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang kita nak capai, tuan-tuan. Jangan kita hanya berjaya mendapat kemerdekaan di atas dunia, tetapi kita gagal untuk membebaskan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan kemerdekaan serta kebebasan yang paling tinggi, yang paling utama yang kita nak dapatkan, tuan-tuan, adalah kebebasan dan kemerdekaan di alam akhirat nanti. Dibebaskan oleh Allah daripada dimasukkan ke dalam neraka, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Firdaus yang kekal abadi. Itulah kemerdekaan dan kebebasan ya, yang paling utama dan paling besar untuk tiap-tiap jiwa manusia ya, ataupun kita pada hari ini dan pada hari akhirat nanti, tuan-tuan. Ya, moga-moga kita dapat menghayati arti kemerdekaan yang sebenar. Moga-moga Allah pelihara negara kita, pelihara diri kita. Ya, Allah kurniakan kepada kita kemerdekaan bukan hanya di dunia ya, tetapi sampailah ke akhirat. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sekadar ini yang dapat disampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.